Bahawa kesemua 8 kamu bersama-sama pada 28 Mac 2004 jam di antara 10.30 pagi hingga 4.15 petang di Dom Osman, tingkat 2 Asrama Putra Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Ma'amur Ampangan Negeri Sembilan dengan tujuan bersama telah membunuh seorang pelajar bernama Muhammad Farid bin Ibrahim yang berusia 16 tahun. Oleh itu, kamu telah melakukan kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesahan Akta 593 dan dibaca bersama-sama dengan Seksyen 149 Kanun yang sama. Pada 28 Mac 2004, ketika itu pukul 12.30 malam, mangsa ada bertengkar dengan seorang pelajar tingkatan 5. Namun disangkakan kejadian itu berakhir di situ. Rupa-rupanya tidak, apabila keesokannya mangsa dibelasah oleh 8 pelajar tingkatan 5 kerana tidak berpuas hati dengan sikap mangsa yang dianggap telah melawan senior. Keterangan bagi pihak pendakwaan diberi oleh 4 saksi utama pendakwaan yang dikenali sebagai Muhammad Firdaus bin Azmi, Muhammad Afiq bin Muhammad Yusri, Muhammad Nurul Ashraf bin Abdul Haid dan Muhammad Hazwan bin Amran. Saksi pertama yang dikenali Muhammad Firdaus Azmi merupakan pelajar tingkatan 2 dan tinggal di Asrama Amro. Ketika perbicaraan, dia mengatakan melihat seorang pelajar tingkatan 1 bernama Ikmal Hashim datang ke dom untuk berjumpa dengan mangsa kerana ingin meminjam cairan elektrik. Mangsa enggan meminjamkan cairan elektrik itu kepadanya. Tidak lama kemudian datang seorang pelajar tingkatan 2 dikenali sebagai Aizat dengan niat yang sama. Mangsa menjadi gelisah dan rimas dengan keadaan tersebut. Disebabkan hal itu, mangsa meminjamkan cairan elektrik kepada Aizat dan berkata, "Abang Form 5 tak nak tidur ke?" Selepas Aizat pulang ke biliknya, Adi dan tertuduh kelima iaitu Haziq masuk ke dalam dom mangsa dan mereka memarahinya. Saksi melihat mereka berdiri berhampiran katil mangsa. Tidak lama selepas itu, kira-kira jam 12.30 tengah malam, tertuduh ketujuh iaitu Rashidan masuk ke dalam asrama memarahi mangsa. Tertuduh berang dan naik ke atas katil mangsa dan menjerit kepada mangsa dengan kuat menggunakan perkataan, "Kau jangan nak tunjuk kepala kat sini." Kejadian ini tidak berakhir di situ. Pada jam kira-kira 11.30 pagi hari yang sama, Ikmal Hashim telah memanggil Firdaus Azmi untuk turun ke Asrama Osman yang terletak di tingkat 3 asrama sekolah. Dia akur dan di situ dia melihat Haikal iaitu tertuduh pertama sedang memarahi dan menjerit ke arah mangsa. Saksi nampak dengan jelas seseorang telah memijak kepala mangsa. Malangnya, dia tidak dapat mengenali orang yang memijak mangsa. Mangsa terbaring di atas lantai dalam keadaan tidak sedarkan diri. Seorang tertuduh iaitu Adam telah menyuruh mangsa berdiri dan telah menendang mangsa. Mangsa sekali lagi terbaring di atas lantai. Tertuduh mengarahkan mangsa berdiri lagi, kemudian menendang perut mangsa buat kali kedua. Melihat perkara yang tidak menyenangkan ini, Firdaus Azmi kemudiannya pulang ke biliknya. Bagaimanapun dia pasti lebih ramai orang di Asrama Osman, tetapi dia tidak dapat mengingati jumlah sebenar pelajar yang berada di situ. Saksi pergi ke dom tersebut sekali lagi selepas solat Zuhur kerana dikatakan seorang pelajar tingkatan 5 telah memanggilnya. Sampai di dom tersebut, seorang tertuduh telah memberitahunya untuk mengatakan mangsa telah jatuh tangga jika ditanya oleh penjaga asrama nanti. Ketika itu, saksi melihat mangsa sudah terbaring di atas katil. Beberapa pelajar sedang mengurut kaki mangsa. Selepas solat asar, dia dipanggil lagi oleh seorang pelajar tingkatan 5. Semasa tiba di dom, hidung mangsa kelihatan berdarah dan pucat. Ada beberapa pelajar tingkatan 5 memberitahunya untuk menukar plot cerita iaitu, jika ditanya, dia mesti mengatakan mangsa jatuh tangga di sebelah kiri. Menurut saksi seterusnya dikenali Afiq, berusia 16 tahun yang tinggal di Asrama Amru sebagai rakan sebilik mangsa. Dia memberi keterangan bahawa pada sekitar tengah malam 28 Mac 2004, semasa dia berada di asramanya, dia terdengar kekecohan. 2 pelajar tingkatan 5 datang meminjam cairan elektrik daripada mangsa. Dia mendengar mereka bergaduh. Dia juga mendengar mangsa memarahi 2 pelajar tingkatan 5 itu kerana mengganggu tidur mangsa. Akhirnya, 2 pelajar tingkatan 5 itu berjaya meminjam cairan elektrik daripada mangsa. Pagi itu, Afiq berada di Asrama Amru sambil membuat nota sains. Lebih kurang 10 minit kemudian, dia terdengar bunyi kuat dari tingkat bawah. Di sana dia melihat mangsa dipukul oleh 8 pelajar lelaki. Bagaimanapun, dia hanya berjaya mengenali 3 orang, iaitu Muhammad Afif tertuduh ketiga, Adam tertuduh keenam dan Haikal tertuduh pertama.
Saksi melihat Muhammad Hafiz tertuduh ketiga memukul belakang kepala mangsa menggunakan baldi berwarna merah. Mangsa menjerit kesakitan. Selepas itu Adam tertuduh keenam dilihat menendang belakang mangsa dengan but bola sepak. Mangsa terbaring di atas lantai dengan muka menghadap ke bawah. Tidak cukup dengan itu, seorang tertuduh iaitu Muhammad Syafiq telah menghentakkan kepala mangsa pada almari asrama. Dia menyaksikan keseluruhan jenayah ini selama lebih kurang 8 minit. Selepas itu Haikal menghalaunya keluar dari dom itu. Sejurus selepas solat zuhur, Afiq pergi ke asrama Osman kerana ingin melihat keadaan mangsa yang terbaring tidak sedarkan diri di atas katil. Afiq berada di situ selama kira-kira 5 minit dan dia kemudian beredar untuk makan tengah hari. Kira-kira jam 3 petang hari yang sama, Afiq sekali lagi ke asrama Osman. Di sana pelajar tingkatan 5 iaitu Haziq meminta semua yang hadir untuk menyembunyikan kebenaran dan menukar plot kejadian yang berlaku. Dua lagi saksi mata penting bagi pihak pendakwaan ialah Ashraf dan Hazwan berusia 16 tahun. Menurut Ashraf, pada hari malang itu kira-kira jam 12.30 tengah malam, ketika dia sedang nyenyak tidur, dia terkejut dengan pertengkaran kuat antara Rashidan dan mangsa. Kira-kira jam 11.30 pagi, Ashraf bersama Afiq dan mangsa sedang membuat nota sains mereka. Ashraf tidak menyedari bila mangsa turun ke asrama Osman. Menurut Ashraf, dia terdengar bunyi bising dari asrama Osman, lalu dia turun ke bawah untuk melihat apa yang berlaku. Setibanya di situ, saksi turut melihat Hazwan sedang menyaksikan kejadian tersebut. Di situ dia melihat Haziq memegang sebatang besi dan menyoal mangsa. Mereka melihat Rashidan menghentak kuat kepala mangsa sebanyak 2 kali di loker. Saksi turut melihat Farhan Faiz menendang belakang mangsa. Ashraf turut melihat Muhammad Hafiz menghentak kepala mangsa dengan baldi merah dan ketika itu kaki mangsa telah pun diikat dengan tali plastik berwarna biru. Hazwan berkata bahawa dia melihat Adam menendang belakang mangsa ketika mangsa masih berdiri. Tidak cukup dengan itu, dia melihat Syafiq menendang perut mangsa semasa mangsa masih berdiri. Malangnya, mereka dihalang daripada melihat lebih banyak perkara yang berlaku di asrama Osman kerana telah dihalau oleh Haikal. Kembali ke biliknya, Ashraf telah dipanggil oleh Ahmad Rohimi, pelajar tingkatan 3, untuk menghadiri mesyuarat di asrama Osman. Ashraf menghadiri mesyuarat yang dibuat oleh Haziq. Di situ, semua pelajar menghadiri mesyuarat tersebut dengan mendapat arahan. Jika warden bertanya, mereka sepatutnya mengatakan mangsa terjatuh di dalam tandas. Satu lagi pertemuan turut diadakan di asrama Osman selepas solat asar. Ashraf menghadiri mesyuarat ini dan di sana dia melihat Haziq mengatakan bahawa adalah tidak logik untuk mengatakan mangsa jatuh di dalam tandas. Cerita itu perlu diubah dengan mengatakan mangsa jatuh di atas tangga. Apabila Haziq menyedari bahawa keadaan mangsa semakin teruk, dia dan Syafiq kemudian pergi mencari warden asrama. Mangsa kemudian dihantar ke hospital Seremban namun disahkan meninggal dunia. Menurut doktor yang melakukan bedah siasat ke atas mangsa, mendapati 24 kecederaan luaran telah dikesan di badan mangsa. Semua kecederaan-kecederaan tersebut yang ada pada tubuh mangsa adalah mencukupi untuk menyebabkan kematiannya. Dr. Sharifah Syafura binti Said Alwi mengatakan terdapat 6 kecederaan di kepala, 1 kecederaan pada torak, 4 kecederaan di bahagian atas badan, 8 kecederaan di bahagian bawah badan dan 5 kecederaan di bahagian belakang badan. Beliau telah merumuskan bahawa punca kematian mangsa adalah kecederaan kepala dan perut akibat alat tumpul. Bapa kepada Farhan Faiz iaitu tertuduh ke-8 bernama Muhammad Suhaimi bin Abdul Rashid dipanggil sebagai saksi pembelaan. Secara ringkasnya, keterangan Suhaimi menguatkan cerita Farhan Faiz dengan mengesahkan bahawa Suhaimi dan isterinya melawat anak mereka di sekolah pada hari malang itu antara jam 10.40 pagi hingga 11.45 pagi, lantas menafikan penlibatan anak mereka di dalam kes ini. Seterusnya, Azhar bin Ibrahim adalah saksi yang dipanggil. Beliau mengajar bahasa Arab di sekolah tersebut. Menurutnya, seorang saksi dikenali Ashraf datang menemuinya dan bertanyakan apakah yang perlu dilakukannya apabila memberi keterangan di mahkamah. Beliau menasihatkan Ashraf untuk memberitahu perkara yang sebenarnya berlaku. Daripada perbualan dengan Ashraf, beliau difahamkan bahawa Ashraf sebenarnya tidak melihat tertuduh-tertuduh ini membunuh mangsa. Beliau menyatakan bahawa selepas Ashraf memberikan keterangannya di mahkamah, Ashraf tidak datang menemuinya lagi dan Ashraf telah berhenti dari sekolah itu. Dalam satu sidang perbicaraan yang lain, Azhar Ibrahim secara tiba-tiba telah menukar kenyataannya. Menurutnya, pada 22 Julai 2004 jam 6 petang, seorang peguam dikenali sebagai Raja Badrul melawatnya di sekolah. Peguam itu memberitahunya bahawa dia mempunyai hak untuk memberi keterangan di mahkamah.
Azhar berkata bahawa dia tidak memberitahu polis dan tidak memberitahu peguam atau mana-mana peguam lain berkenaan hal ini kerana tidak tahu prosedur yang betul. Hal ini menyebabkan Hakim Mahkamah Tinggi membuat kesimpulan bahawa adalah tidak selamat untuk menerima keterangan daripada Azhar di dalam perbicaraan ini. Sebelum menjatuhkan hukuman, panel hakim telah mengemukakan bahawa kesemua mereka bersalah dan bukti yang dikemukakan sangat kuat menjurus kepada penglibatan mereka untuk membunuh mangsa. Haikal tertuduh pertama. Saksi melihat Haikal menjatuhkan mangsa ke belakang secara terlentang dan kepala mangsa terhantuk ke lantai simen. Syafiq tertuduh kedua. Ashraf melihat Syafiq menendang perut mangsa ketika mangsa masih berdiri. Ashraf tidak dapat memastikan berapa kali mangsa ditendang di bahagian perut, tetapi dia pasti ia dilakukan oleh tertuduh. Muhammad Afif tertuduh ketiga. Afif, Ashraf dan Hazwan melihat Muhammad Afif menendang bahagian belakang kepala mangsa dengan baldi merah sehinggakan baldi tersebut pecah. Firdaus tertuduh keempat. Hazwan melihat Firdaus memijak kepala mangsa ketika mangsa terbaring di atas lantai. Ini turut disokong oleh keterangan Firdaus Azmi yang turut melihat tertuduh berbuat demikian. Haziq tertuduh kelima. Di dalam perbicaraan, Haziq mengakui telah menampar muka mangsa dengan kuat. Adam tertuduh keenam. Firdaus Azmi melihat Adam menendang perut mangsa sehingga mangsa terjatuh di atas lantai simen. Afiq turut melihat tertuduh menendang belakang mangsa menggunakan but bola sepak menyebabkan mangsa jatuh terlentang. Rashidan tertuduh ketujuh. Ashraf melihat Rashidan menghentak dengan kuat kepala mangsa 2 kali di loker asrama. Perkara ini turut disokong oleh keterangan Afif. Farhan Faiz tertuduh ke-8. Ashraf melihat tertuduh menendang belakang mangsa semasa mangsa masih berdiri dan kakinya diikat dengan tali plastik berwarna biru. Yang Arif Hakim telah mendapati bahawa semua tertuduh bersalah dan memerintahkan supaya mereka ditahan di penjara selagi diperkenankan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan di bawah Seksyen 97/2/B Akta Kanak-Kanak 2001 disebabkan mereka masih di bawah umur, jadi mereka tidak boleh dihukum gantung sampai mati. Namun ada ura-ura mengatakan kesemua tertuduh telah pun mendapat pengampunan dan sedang bebas di luar sana. Boleh jadi sekarang ini adalah suami anda. Berakhir kes ini, angkara cara elektrik, nyawa anak orang menjadi mangsa. Belajarlah setinggi mana, kalau tidak disulam dengan sifat yang baik, pasti akan tergelincir jua. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Semoga apa yang berlaku dijadikan pengajaran buat masyarakat. Semoga Allahyarham Muhammad Farid bin Ibrahim diampunkan segala dosa dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.